Berkenaan tentang soalan yang diajukan, iaitu apa hukum untuk mereka yang beramal dengan atau percaya dengan bomoh, ya, percaya dengan sihir, tangkal, ya, daripada sudut Islam. Pertamanya, apabila kita menyebutkan tentang sihir lah, saya ingat sihir, kita bincang sihir dulu. Dan Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Rasul pun banyak menyebutkan tentang sihir. Sihir dia secara umumnya, apabila dikata sihir, dia kembali kepada kataan sihir dalam bahasa Arab yang maksud sesuatu yang tersembunyi ataupun terlindung, ya, atau yang berlaku secara halus, yang tidak boleh dilihat oleh mata, ya. Yang mana apabila dikatakan sihir, ya, dia adalah perbuatan yang berbentuk kata-kata jampi serapah, atau ramuan, atau ubat-ubatan tradisional, ya, ataupun kepulan asap. Itu dipilih. Itu amalan-amalan sihir lah yang biasanya. Dan daripada sudut Islam, ya, memang sihir itu memang ada. Jadi bendanya memang real, hakikat. Ia adalah satu benda yang benar, memang satu benda yang benar, bukan satu teori dan seumpamanya. Dan dia memang boleh berlaku, dia memang boleh memberi kesan, ya, kepada seseorang, ya, tetapi tentu sahaja dengan izin Allah, ya, semata-mata. Dan dia adalah daripada amalan syaitan. Ya, apabila kita kata sihir, dia adalah daripada amalan syaitan, ya. Jadi apa tu sihir? Boleh kata, seperti mana yang disebutkan dalam buku Al-Fadhil Ustaz Rasul, amalan mendekatkan diri kepada syaitan, ya, memohon bantuan daripadanya. Itu sihir, ya, mendekatkan diri dengan syaitan, ya, untuk mendapatkan bantuan daripadanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh syaitan. Yang lazimnya perbuatan-perbuatan itu tentu sahaja dia tak akan lari daripada syirik. Jadi dia kena ada give and take dengan syaitan ni. Kalau nak sihir, kita nak dapatkan, ya, kita nak buat sihir, kita nak dapatkan sihir daripada syaitan, dia mesti ada syirik, ya, kerana itu adalah objektif syaitan dalam hubungan dia dengan manusia, ya. Dan seperti mana janji Iblis alaihissalam bahawa dia akan memesongkan, dia akan menyesatkan manusia, maka anak-anak buah Iblis, iaitu syaitan, memang matlamat mereka apabila berhubung dengan manusia, tujuan dia adalah untuk menyesatkan manusia dengan sehabis-habis sesat, iaitu untuk mensyirikkan dia, supaya dia jadi syirik. Jadi apabila manusia itu datang kepada syaitan untuk mendapatkan bantuan dia, maka tentulah ini adalah peluang keemasan dia, maka dia boleh bantu, ya. Itu amalan sihir tu, untuk mendapatkan bantuan daripada syaitan. Tapi itulah dia, syarat dia takkan larilah, iaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ya. Jadi kerana itulah kita akan dapati di antara perbuatan syirik yang dilakukan dalam sihir, ya, kebiasaannya seperti mana sembelih ayam, ya, bawanya darah-darah, ya, benda-benda yang kadang-kadang kita benda-benda pelik lah kesimpulan kita, benda-benda pelik. Jadi kalau kita selama ni mungkin kita tertanya-tanya kenapa banyak benda-benda pelik je, ya, kenapa tak benda-benda normal? Kerana memang itu dia semua menghala kepada syirik, ya. Baru-baru ni ada kita ada persatuan kita ni, persatuan apa ni, ilmuwan Malaysia ada membuat satu lawatan ke Lahad Datu. Jadi dapatlah melihat orang-orang masyarakat Islam di sana yang baru-baru ni, seperti mana yang para ikhwah semua tahu, ya, peristiwa pengganas-pengganas, ya, yang datang nak orang kata nak merampas Sabah, ya. Tapi nak katakan bahawa masyarakat di Lahad Datu ataupun masyarakat di sebelah timur sana, kita tengok pengganah tu, mereka memang seperti mana yang Al-Fadhil cerita, memang kepercayaan kepada tangkal, kepada sihir, bomoh, memang itu jelas, ya. Buktinya adalah daripada mayat-mayat pengganas ini apabila nak dimandikan, dan ini memang benar seperti mana yang disampaikan oleh tukang
basuh mayat. Disampaikan kepada saya sendiri apabila lawatan ke sana baru-baru ni. Dia kata memang penuh dengan tangkal-tangkal pada badan pengganas-pengganas ini. Ya, macam-macam lah. Salib terbalik lah, huruf-huruf, ya, seperti mana yang dapat kita lihat, huruf-huruf alif lam mim ke apa ke, qaf kaf ya ain sad, ya, benda-benda. Ini semua tangkal-tangkal. Tapi nak katakan bahawa pengganah ni satu hal, tapi masalahnya masyarakat di sana pun tak kurang juga kepercayaan mereka ni kepada benda-benda macam ni, benda-benda sihir, kepada bomoh, ya. Maka ditunjukkan kepada saya satu gambar di mana ini amalan masyarakat di sana, ya, masyarakat di Sabah, di mana adanya majlis, dia dibuatkan majlis-majlis makan, ya, pada orang penduduk kampung duduk satu tempat, tapi di sebelah satu tempat yang ialah dikhaskan ada pinggan yang penuh dengan makanan-makanan yang lazat, ya, tapi tak ada orang duduk. Apa pasal? Rugi ya macam ni membazir? Tak, ini untuk roh nenek moyang. Saya ditunjukkan gambar, ini benda ni real, gambar. Satu gambar yang saya nampak ditunjukkan kepada saya yang amalan orang, ya, masyarakat di sana. Ada satu dulang makanan ni, dia lagi special. Dia letakkannya di atas bantal. Apa pasal? Sebab roh minta macam tu. Ni bapak roh lah. Dan ada dia yang kat klinik ni semua perempuan orang Islam, pakai tudung lagi. Kalau kita duduk payang tak pakai tudung ke apa, tak, sangkaan kita meleset sama sekali dah. Semua pakai tudung. Ini perempuannya pakai tudung, orang kampung biasa pakai kopiah semua. Jadi adanya dulang makanan atas bantal. Ada orang kat sebelah, ada makcik tu pula tu, makcik pakai tudung lagi, tengah pegang payung ke atas makanan tu. Ni dalam rumah ni, bukan tengah hujan ke apa, tengah pegang payung. Apa pasal? Ada pula kebetulan gambar yang ditunjukkan pasal dia, ada tok bomoh dia tu, perempuannya tua je. Tak perasan pula tok bomoh tu pakai tudung ke tak. Nampak, seingat saya macam tak pakai. Yang perempuan yang pegang payung tu pakai tudung, yang tok bomoh tu tak pakai. Tapi mereka dengar cakap dia. Dia ni lah dia punya penghubung dia punya perantara dia. Dia kata, oh, roh kata makanan saya letak atas bantal, lepas tu atas payung, bawah payung pula tu. Jadi ni kepercayaan ni semua, ya. Sedangkan di dalam syarak, ya, seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baginda bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Para sahabat bertanya, apakah itu? Ya, baginda mengatakan, al-isyraku billahi was-sihr, menyekutukan Allah dan perbuatan-perbuatan sihir. Jadi kita nak kata bahawa apa hukum perbuatan sihir? Jelas dia adalah perbuatan syirik. Ya, kerana orang yang mendatangi tok bomoh, panggillah apa, pawang ke, dukun ke, atau seperti mana yang Al-Fadhil sebut, sekarang dia dah ada rebranding, dia bagi nama baru. Nama dulu dah buruk sangat, orang kata macam-macam. Sekarang nama dia Ustaz. Jangan heran, jangan terkejut, lepas ni mungkin nama dia Syekh. Saya bukan Syekh. Saya nak kata Ustaz boleh lah, tapi bukan Ustaz bomoh. Saya tak ada bomoh. Ajar ilmu, ada yang sikit-sikit ilmu yang boleh disampaikan, saya boleh sampaikan. Nak ajar ilmu ghaib, nahi, saya tak ada. Ya, tak ada kita ilmu macam ni. Ya, kerana dia semua menjurus kepada kesyirikan. Ya, dan termasuk dalam di kalangan bomoh, ya, yang seangkatan dengannya adalah tukang tilik, tukang ramal, pak nujum. Ya, ni bezanya, dia semua beza daripada segi istilah-istilah lah. Ya, mereka ni adalah tukang ramal yang menjangka apa yang akan berlaku di masa akan datang. Ini tukang ramal, tukang tilik. Ya,
tukang nujum, walaupun ataupun bomoh, ya, pawang, dukun, mereka ni secara amnya adalah tugas mereka kebiasaannya adalah untuk merawat penyakit lah, kita kata. Apabila ada penyakit, apabila ada musibah, ya, kesulitan, susah nak kahwin, bisnes lingkup ke apa ke, ni bomoh. Tukang ramal apabila dia nak tahu apa yang akan datang, dia nak tahu macam mana kedudukan saham misalnya, ekonomi macam mana, pergi kat tukang ramal. Walaupun secara prinsipnya mereka semua sama. Mereka pergi, ya, mereka mendatangi syaitan untuk mendapatkan bantuan, ya. Jadi nak kata di kalangan masyarakat kita tak kurang jugalah. Jadi peristiwa yang berlaku pada di Lahad Datu ni memang sepatutnya menjadi pembuka mata kita lah. Bagaimana kepercayaan khurafat ini memang cukup, ya, tersebar di kalangan masyarakat kita lah. Ya, jadi nak kata pengganas memang percaya, pengganas-pengganas Sulu ni daripada selatan Filipina ni. Memang yang peliknya mereka datang tu jihad tu. Jihad nak mendapatkan balik tanah warisan nenek moyang mereka. Jihad mana? Tak tahulah jihad untuk apa ni, tak tahu jihad untuk syaitan ke apa ni. Tapi itulah dia, badan penuh dengan tangkal. Dan saya ada terbaca juga dalam, alhamdulillah, nampak gaya insiden tu alhamdulillah dah nak hampir selesai lah, insyaAllah, ya. Tapi dalam peristiwa Lahad Datu baru-baru ni, saya ada baca tu surat khabar. Dan dalam surat khabar pun ada cerita-cerita yang mana anggota-anggota tentera kita, anggota-anggota polis ni, diorang ada bawa juga cerita-cerita. Diorang kata apabila mereka nak berdepan dengan pengganas, takut dia tu semacam. Tapi insyaAllah itulah, kita dah jelas, itu semua tatayur, kepercayaan sial tu. Dia dah tahu pengganas ni percaya beramal dengan sihir. Dan polis pun dah kata dah, ya, mereka kata pengganas ni tak lari daripada dua. Sama ada dia ni isap dadah atau bawa sihir. Tingkah laku dia tu lain semacam, berani semacam. Jadi anggota-anggota ni adalah, ni yang saya baca lah dalam surat khabar. Dia kata ada mereka yang bila nak berdepan dengan pengganas, dia takut dia tu semacam. Bahkan ada cerita-cerita yang diorang kata bila tembak tu tak kena, terpaksa tembak 2-3 kali. Tapi bila dia dah dibaca ayat kursi ke apa, dibaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binanas, tembak baru kena. Jadi nak kata bahawa di kalangan anggota-anggota ni pun kepercayaan tu ada. Tapi saya ada jumpa juga dengan tentera baru-baru, dalam rawatan baru-baru ni, jumpa juga dengan tentera, abang-abang tentera kita yang bertugas di sana. Dan saya ceritalah kat dia, macam mana ni ada kepercayaan pada kalangan anggota-anggota tentera kita. Jadi adalah seorang yang berpangkat lah dalam tentera. Dia memberikan penjelasan yang saya pun orang kata senang hati sikit lah. Dia kata cerita-cerita tu, dia sebenarnya dia tembak, dia tak kena. Tembak tak kena, tapi dia buatlah cerita-cerita ni. Padahal dia aim tu salah aim. Bukannya sebab dia pengganah tu ada kuasa ke apa. Jadi nak bagi alasan, kata, ya? Jadi sihirnya itu adalah perbuatan syirik, ya. Begitu juga dengan bomoh. Maka sihir itu adalah perbuatan amalan syirik. Maka tentu sahaja bomoh yang mengamalkan, ya, perbuatan syirik ini, maka orang yang mendatangi bomoh, ya, seperti mana dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi bomoh, ya, lalu dia mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia telah mendustakan agama Islam, ya, dan dia telah beriman dengan apa yang dikatakan oleh tukang bomoh itu, ya, yang melakukan syirik, menyekutukan Allah, ya. Maka sihirnya adalah syirik, bomoh itu adalah perbuatan syirik. Begitu jugalah dengan tangkal, itu adalah perbuatan syirik, ya, seperti mana yang kita ada sebutkan sebelum ini. Jadi tangkal itu ibarat apa? Ibarat kebiasaan, bila dikatakan tangkal, dia adalah ibarat apa orang kata kain, ya, ataupun benang yang dililit pada badan ataupun pada anggota, ya, yang bertujuan untuk nak melindung
daripada mudarat. Kebiasaannya dililit pada kanak-kanak kecil, pada budak-budak. Tapi kita melihat bahawa pada zaman sekarang bukan sahaja kanak-kanak, bahkan orang-orang dewasa pun memakai tangkal-tangkal seperti ini, Jadi ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada syirik. Adanya perbincangan di kalangan para ulama, bagaimana kalau sekiranya tangkal ataupun kain yang dililit itu tertera padanya ayat-ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad barangkali, ataupun ayat kursi, barangkali dililit, apa hukumnya? Adakah itu juga dianggap sebagai tangkal yang membawa kepada kesyirikan? Di sini ada perbincangan para ulama, walaupun para ulama mengatakan bahawa pendapat yang kuatnya, yang rajihnya, perlu dielakkan, perlu dijauhi. Jangan digunakan tangkal-tangkal walaupun ada dia tertera padanya ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bukan seperti mana yang kita lihat, huruf-huruf yang terputus-putus. Bukan. Itu bukan ayat Quran tu. Bahkan boleh jadi ini menghina ayat Al-Quran. Ayat Quran dipecah-pecahkan. Bismillahirrahmanirrahim ditulis ba, sin, mim. Itu bukan bismillah tu, itu ba, mim, sin. Tapi ini kita cerita kalau ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan betul. Bagaimana? Jadi para ulama mengatakan yang rajihnya adalah hendaklah dijauhi. Karena yang pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajar umatnya untuk melakukan sedemikian, Dan yang keduanya adalah kerana berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi serapah, tamaim, tangkal-tangkal, tiwalah, ini adalah juga jampi serapah yang bertujuan untuk dalam hubungan suami isteri, untuk mendekatkan suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami. Ini pun tersebar di kalangan masyarakat, Ini juga kesemuanya Rasulullah kata apa? Syirkun, syirik, menyekutukan Allah. Jadi para ulama menyimpulkan bahawa tidak kira apa juga bentuk tangkalnya, walaupun yang tertera padanya adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang pasti, dia boleh membawa kepada syirik. Apabila dah percaya bahawa tali itu ataupun kain itu sudah ada power, jadi jelas dia sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan ayat Al-Quran tu, iaitu Allah, ataupun Allah yang mengutuskan Rasul yang menyebutkan hadis itu. Dia sudah lari kepercayaan dia, maka jelas dia boleh membawa kepada syirik. Maka para ulama mengatakan bahawa perlu dijauhi semua bentuk tangkal itu, Bagaimana pula sekiranya tangkal-tangkal itu bukan ayat Al-Quran, seperti mana yang dapat kita lihat, macam jenis ni. Jadi ini jelas, ini kalau ada ayat Quran pun para ulama kata perlu dijauhi. Ini kan pula benda-benda khurafat yang kita pun tak faham apa maksudnya. Jelas boleh dia akan membawa kepada kesyirikan kalau sudah ada kepercayaan. Maka memakai tangkal itu dia adalah syirik yang kecil, Syirik yang kecil maknanya tidak semestinya terkeluar daripada agama. Tapi kalau sudah disertai dengan kepercayaan, maka itu confirm, sudah pasti dia orangnya terkeluar daripada agama Islam. Wallahu a'lam.